Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Natira binti Azmi. Pada hari ini saya akan membentangkan penulisan jurnal saya yang bertajuk Kesedaran Ibu Bapa Terhadap Amalan Pemakanan Seimbang Anak-anak. Okey, ulasan jurnal ni mengenai keprihatinan ibu bapa mengenai amalan pemakanan seimbang kepada anak-anaknya. Okey, jurnal yang saya pilih ni, dia akan menjelaskan bahawa kanak-kanak tu dia memerlukan nutrisi yang lengkap daripada piramid makanan. Setiap kanak-kanak dekat Malaysia ni, uh, dia memerlukan nutrisi yang lengkap daripada piramid makanan lah agar mereka mencapai tumbesaran yang optimum mengikut tahap umur. Uh, Sebagai ibu bapa, kita mestilah tahu bahawa setiap anak kita mempunyai pengambilan nutrisi yang berbeza. Contoh kalau anak kita ada anak yang berumur 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Jadi untuk yang lebih kecil kita kena lebihkan lagi nutrisi supaya mereka membesar dengan lebih baik, tinggi dan sihat. Okay, itu adalah contoh bahawa setiap anak ni memerlukan nutrisi yang berbeza. Okey, ibu bapa yang baik ni dan kalau kita sebagai ibu bapa yang baik dan prihatin terhadap kita punya kesihatan anak-anak, kita akan pastikan setiap pengambilan makanan anak-anak terkawal dari segi aspek nutrisi macam saya sebut tadi. Okey, amalan pemakanan yang seimbang ni, kita perlu pupuk daripada mereka kecil lagi supaya mereka sentiasa mengamalkan amalan yang sihat. Kalau amalan ni kita tak pupuk daripada kecil, bila besar-besar mereka tak boleh nak mengamalkan pemakanan ataupun diet yang seimbang. Okay, contoh dia pengambilan sarapan pagi. Okay, seperti yang kita tahu, sarapan pagi ni merupakan perkara yang kita rasa remeh. Macam kalau kita tak ambil pun tak apa. Tapi sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab untuk anak-anak kita kena pastikan anak-anak kita mengambil sarapan pagi. Kerana sarapan pagi ni merupakan aspek yang paling penting dalam membantu pembesaran anak-anak. Jikalau anak ni sering tak ambil sarapan pagi, mereka akan terbiasa sehingga ke dewasa dan boleh membawa kepada penyakit seperti gastrik. Itu antara contoh penyakit yang boleh membawa mudarat kepada diri kita sendiri. Okey, oleh itu, sebagai seorang ibu bapa, kita sangat berperanan untuk mengamalkan budaya pemakanan yang seimbang terhadap anak-anak agar dapat menghindarkan diri daripada penyakit yang lain. Okey, apa contoh penyakit yang lain yang boleh bawa? Contoh dia yang paling terbesar dekat Malaysia ialah kanak-kanak yang obesiti. Hasil dia daripada kurang pengamalan pemakanan yang seimbang daripada ibu bapa ni. Ibu bapa tak terapkan pemakanan yang seimbang dalam diri anak-anak. Okey, hasil dapatan daripada kajian saya menunjukkan bahawa tahap kesedaran ibu bapa mengenai amalan pemakanan seimbang ini adalah tinggi. Jadi dia jelas menunjukkan bahawa sekarang, pada zaman sekarang, ibu bapa sudah mempunyai kesedaran bahawa sangat penting untuk pupuk amalan pemakanan yang seimbang dalam diri anak-anak ketika mereka masih kecil. Dan faktor pemilihan makanan juga akan memberi kesan kepada amalan pemakanan seimbang. Oleh itu, dalam slide-slide seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut apa itu keburukan peranan ibu bapa untuk memastikan kita sedaya upaya memupuk makanan yang seimbang dalam diri anak-anak. Okey, seterusnya, keburukan jika kita sebagai ibu bapa tak mengawal amalan pemakanan anak-anak. Yang pertama, pola pertumbuhan yang lewat. Setiap anak, setiap umur dia, contoh pada 7 tahun, dia sepatutnya mencapai tahap tinggi yang sekian-sekian, tahap berat yang sekian-sekian. Andai kata anak kita tak mencapai tahap tinggi yang sekian-sekian, maknanya berkemungkinan salah daripada segi amalan pemakanan anak-anak. Jadi kita kena fokuskan lebih kepada pemakanan anak-anak supaya dapat mengelakkan perkara seperti pola pertumbuhan yang lewat. Okey, yang kedua, mudah dijangkiti penyakit. Seperti yang saya cakap, antara contoh penyakit yang paling terbesar di Malaysia dalam kalangan kanak-kanak ialah obesiti. Sebenarnya obesiti ni satu jenis penyakit, tapi jika seorang kanak-kanak menghidapi obesiti,
dia akan mendorong kepada penyakit-penyakit yang lain seperti kencing manis, kegagalan buah pinggang berfungsi, darah tinggi. Mereka masih kecil, jadi untuk mempunyai penyakit-penyakit seperti itu tidak patut. Sebagai seorang kanak-kanak, kita tak tahu apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang perlu kita makan untuk memastikan kita mendapat nutrisi yang lengkap. Badan kita cukup sihat. Jadi, ibu bapa lah yang berperanan untuk memastikan anak-anak dia sentiasa sihat. Sakit itu memang akan datang, tapi lebih baik mencegah. Okey, yang ketiga, perkembangan intelektual dan emosi mungkin akan terkesan. Terdapat juga ada beberapa kajian yang menyatakan kanak-kanak yang kurang cerdik mungkin disebabkan pengambilan makanan. Contoh sekarang ni musim makanan segera seperti pizza, burger, McDonald, KFC itu merupakan contoh pemakanan segera. Tambah-tambah lagi dengan ada perkhidmatan seperti GrabFood, Lalamove yang akan memudahkan ibu bapa untuk order je makanan. Jadi ibu bapa tak akan masak. Terutama sekali ibu bapa yang sibuk bekerja. Dia akan mengambil jalan pintas asalkan anak dia makan. Jadi perkara seperti itu dan pengambilan makanan yang tak sihat seperti makanan-makanan segera tu akan menyebabkan perkembangan intelektual dan emosi mungkin terkesan. Anak-anak mungkin akan lebih marah, tak pandai mengekspresikan dia punya perasaan. Yang keempat, risiko bantut dan yang terakhir berlakunya obesiti seperti yang saya terangkan. Okey, berdasarkan keburukan-keburukan tadi, kita sebagai ibu bapa, apa itu peranan ibu bapa? Okey, peranan kita dapat berikan sumber makanan yang cukup dari segi aspek mengikut piramid makanan dan keperluan nutrisi bagi setiap anak. Kejap lagi saya akan terangkan piramid makanan dan contoh-contoh nutrisi yang boleh ibu bapa berikan kepada anak-anak. Okey, yang kedua, kita perlulah menyediakan sarapan pagi agar anak mengambil makanan yang sihat sebelum memulakan aktiviti harian. Okay, yang ketiga, mengawal pemakanan anak-anak iaitu dari segi pengambilan makanan segera. Selalunya mengawal pemakanan ni datang daripada ibu bapa. Kalau sebagai seorang anak-anak, kalau kita tengok ibu bapa kita makan makanan segera tu, kita mesti nakkan. Jadi untuk mengelakkan berlakunya perkara sebegitu, ibu bapa kena ambil peranan yang penting lah untuk kurangkan pengambilan makanan segera dan lebihkan makanan yang berkhasiat seperti masak sendiri. Yang terakhir, mengamalkan kehidupan gaya hidup sihat. Kita dah cuba daripada segi amalan pemakanan. Jadi kita boleh cuba pula daripada segi mengamalkan gaya hidup sihat. Contoh beriadah dan pastikan keluarga kita sentiasa sihat. Okey, dalam piramid makanan, kita akan ada protein dan sebagainya. Pertama sekali kita boleh tengok protein. Okey, kita kan ibu bapa kena penting dalam penyediaan makanan. Selain daripada ayam, kita boleh gunakan daging, ikan, telur, tempe, tahu, udang. Ini merupakan contoh protein yang tinggi dan boleh diberikan kepada anak-anak kita. Jadi dengan mempelbagaikan kita punya jenis makanan akan menyebabkan anak tu tertarik. Okey, hari ni lauk lain, esok lauk lain. Seterusnya, vitamin. Okay, contoh vitamin yang sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi dengan vitamin. Brokoli, jagung, bijirin, apple, avocado, almond, black chocolate. Okay, kalau daripada segi coklat, yang sebenarnya yang paling coklat yang paling bagus ialah dark chocolate and then strawberry dan boleh gantikan dengan oatmeal. Okay, makanan yang tinggi dengan kalsium. Okay, contoh sesame seeds, kurma, betik, buah kiwi, cheese, yogurt, susu, soya dan bayam. Okay, dia nampak cheese, yogurt, setiap pengambilan makanan ni kita kena ikut nutrisi anak lah. Contoh kalau hari tu kita bagi cheese je, dah tak sihat. Sebab dia daripada segi aspek kalsium je, sedangkan anak kita perlu juga aspek-aspek yang lain. Dan yang terakhir, karbohidrat. Contoh karbohidrat selain daripada nasi, kita boleh bagi ubi, uh, sweet potato,
Tepung ni bukan bagi tepung je lah. Kita boleh buat cucu ke. Lepas tu pisang. Untuk breakfast kita boleh bagi pisang. Sebab pagi ibu bapa yang sibuk bekerja dan tak sempat nak bagi sarapan pagi dekat anak dia. Okey, berdasarkan apa yang saya terangkan sebentar tadi, saya telah menjalankan satu temu bual daripada dua orang ibu yang mempunyai anak-anak kecil. Okey, ini merupakan contoh video dan paparan mesej hasil daripada temu bual saya. Okey, saya telah menemu bual seorang uh, ibu. Okey, saya tanya pasal apa yang responden ni tahu mengenai pemakanan anak-anak dan apa yang responden ni adakah responden ni amalkan dan adakah responden ni sedar dan ambil berat mengenai amalan pemakanan yang sihat, dan yang terakhir adakah responden ni tahu faktor yang menyebabkan kanak-kanak di Malaysia ni obesiti. Jadi ini merupakan merupakan jawapan daripada responden saya. Okey, berdasarkan paparan mesej tadi, responden ni dia tahu mengenai pemakanan seimbang. Bagi soalan kedua tu, responden ni sangat menjaga dan memastikan setiap anak-anak dia ni dapat makanan yang lengkap nutrisi mengikut keperluan yang diperlukan oleh anaknya. Jadi dapat saya simpulkan dekat sini bahawa responden ni sangat-sangat mementingkan dia punya pemakanan setiap anak-anak dia. Okey, responden ni akan pastikan disediakan makanan daripada sarapan sehingga makan malam. Sedangkan responden ni seorang ibu yang bekerja. Walaupun dia bekerja, dia dapat sediakan makanan daripada sarapan sehingga makan malam. Okey. Responden juga dia seorang yang berdisiplin dengan anak dia. Contoh dia akan pastikan orang di sekeliling anak dia ikut peraturan makanan yang ditetapkan seperti pengambilan gula dan garam pada setiap hari. Contoh, kita tahu fitrah kanak-kanak ni, fitrah anak-anak responden ni tahu sukakan benda yang manis, tapi responden masih akan menghadkan pengambilan makanan tersebut, terutama sekali pada anak-anak yang masih kecil, sebab pengambilan makanan yang manis dan garam yang berlebihan akan menyebabkan anak tu hyperaktif. Okey. Berdasarkan jawapan responden yang atas-atas tu, responden ni jelas menunjukkan bahawa dia tahu kepentingan penyediaan makanan yang seimbang ni terhadap tumbesaran anak-anak dia. Okey, saya juga dapat simpulkan bahawa responden ni sangat mengambil berat mengenai nutrisi yang diperlukan oleh anaknya. Akhir sekali, responden turut mengatakan bahawa tujuan beliau menjaga pemakanan anak dia ni untuk pastikan anak dia dapat nutrisi yang lengkap mengikut tahap umur anak dia lah. Jadi pada soalan yang terakhir ni, saya rasa responden kurang mengambil tahu mengenai mengapa kanak-kanak ni obesiti. Dia tak nak salahkan mana-mana pihak. Mungkin itu terjadi. Okey, seterusnya paparan video dalam pasal buat tahu lah. Okey, itu merupakan salah satu paparan video daripada mesej yang saya dapat. Salah seorang lagi responden saya. Okey, masih soalan yang sama. Okey, responden ni dia sama je seperti responden yang pertama sekali tadi tu. Dia tahu dan dia ada ilmu pengetahuan mengenai pemakanan seimbang.
Responden juga mengatakan bahawa makanan seimbang itu ialah makanan yang mempunyai semua nutrisi daripada piramid makanan. Akhirnya responden ni seorang yang berilmu pengetahuan. Okey, namun walaupun dia berilmu pengetahuan mengenai amalan pemakanan seimbang ni, dia kurang mengamalkan pemakanan seimbang ni terhadap anak-anak dia. Okey, jadi kita tak boleh salahkan 100%. Jadi saya tanya, kenapa dia kurang mengamalkan pemakanan seimbang ni? Okey, hal ini menurut responden dia cakap terjadi sebab terutamanya hari perayaan ke ataupun hari dia bawa anak dia pulang ke kampung halaman. Anak-anak ni dia tak sentiasa berada di bawah jagaan responden menyebabkan mereka mencuba pelbagai jenis makanan yang tak sihat. Kiranya mereka terdedah dengan pelbagai jenis makanan. Okey, disebabkan peristiwa tersebut, kalau kerap kali berlaku, anak-anak responden mungkin cenderung untuk memilih makanan yang hendak dimakan menyebabkan dia kurang nutrisi yang sepatutnya disebabkan dia dah cuba makanan yang tinggi gula, tinggi garam, jadi makanan yang sihat-sihat ni dia menjadi kurang selera. Namun disebabkan responden ni walaupun dia kurang mengamalkan tapi dia masih mempunyai kesedaran yang tinggi. Dia tahu kalau pemakanan seimbang ni penting untuk pembesaran anak dia. Jadi dia cuba mencari inisiatif lain untuk memastikan anak-anak dia kembali mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan melebihkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Untuk responden dia kata dia nak letakkan dalam nasi supaya anak-anak dia tak tahu. Okay. Hal ini menunjukkan bahawa responden ni mengambil tahu mengenai nutrisi yang diperlukan oleh anak-anak dia. Bagi soalan yang terakhir, adakah responden ni tahu bahawa apakah punca yang menyebabkan berlakunya obesiti? Responden ni tahu punca dia dan sebab itulah responden ni kalau boleh sedaya upaya cuba untuk pastikan dia punya keluarga mengamalkan amalan gaya hidup sihat dari pelbagai aspek. Okey, berdasarkan ulasan saya punya keburukan dan saya punya peranan dan daripada dua orang responden yang saya temu bual, saya dapat buat satu kesimpulan bahawa ibu bapa ni dia memainkan peranan yang sangat penting bagi memastikan amalan pemakanan seimbang ni dapat diterapkan dalam diri setiap anak-anak dari kecil lagi. Okey, kalau bukan kita sebagai ibu bapa, sebagai orang dewasa yang pupuk dalam diri anak-anak, tak mungkin anak-anak itu dapat berfikir sendiri untuk menjaga kesihatan dia. Okey. Ibu bapa ni perlu mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai kepentingan pengamalan gaya hidup sihat dalam keluarga. Okey, itu sahaja pembahasan saya untuk hari ini. Sekian terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar dan menonton saya punya pembahasan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.